السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, kerana perjalanan hidup atas dunia hanya tempat mencari bekal. Sebagaimana selalu diulang-ulang kata-kata, dunia bukan tempat tinggal tetapi tempat meninggal. Kita meninggalkan amal-amal yang baik, kita meninggalkan jasa-jasa yang dikenangi, kita meninggalkan wakaf-wakaf yang aliran pahalanya berterusan, kita meninggalkan zuriat-zuriat yang baik yang akan mendoakan kita ketika kita keseorangan dalam kubur. Para jemaah sekalian, dunia tidak sunyi dari cabaran. Kalau tak ada cabaran, maka bukan dunia itu namanya. Maka pada hari ini, Jumaat 2 Rabiul Akhir 1444, bersamaan dengan 28 Oktober 2022, tajuk yang diberikan kepada kita, hati-hati tipu daya cyber dan scammer. Ini adalah merupakan sistem tipu daya zaman kita ini. Mungkin tidak ada zaman tok nenek kita dulu, sebab tak ada internet. Tapi oleh kerana zaman kita ni ada banyak alat-alat gadget ini, maka cara penipuan juga berbeza. Kata orang, makin canggih makin hebat, makin moden makin gila dia punya cara penipuan. Para jemaah sekalian, syariat Islam telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai suatu bentuk penyempurnaan nikmat terbesar ke atas umat manusia. Syariat ini merangkumi segala aspek kehidupan seorang Muslim di dunia dan juga di akhirat. Tuah ini ditumpangi sama oleh orang-orang yang bukan Islam ataupun disebut non-Muslim. Salah satu daripada syariat perundangan yang mesti dijaga, digilap dan dipertahankan, iaitulah syariat tentang perolehan dan pemeliharaan harta. Bagaimana, dari mana kita dapat, bagaimana kita nak cari harta, dan ke mana kita nak bawa harta yang ada itu. Tujuannya supaya setiap manusia memperoleh hak dan memelihara harta dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, dan bukannya melalui cara yang batil, haram, penipuan dan seumpamanya. Hayatilah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Surah An-Nisa ayat 29. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan. Kita duk mikir, saya tak makan, duit riba ni saya buat beli.
Dah janganlah kamu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, sama ada bentuk penipuan, judi, riba dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu dan patuh syariat. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Para jemaah sekalian, menerusi kepahaman ayat ini, umat Islam dan juga semua manusia tidak dibenarkan mengambil harta orang lain tanpa keizinan daripada pemiliknya. Namun begitu, sejak kebelakangan ini, aktiviti jenayah penipuan secara cyber, secara alam maya ataupun scam banyak berlaku melibatkan pengambilan harta secara batil. Melalui kecanggihan dan kemudahan teknologi serta perbankan, penipuan secara cyber ataupun scammer berjaya memanipulasi, berjaya mengambil peluang, menipu dan memperdaya masyarakat dalam melakukan jenayah yang tersebut. Hari demi hari, kes melibatkan penipuan cyber ataupun scam direkodkan begitu banyak. Berdasarkan statistik jumlah kes penipuan ini yang dilaporkan di seluruh negara bagi tahun 2017 sehingga Jun 2022 tahun ini adalah sebanyak hampir 90,000 kes yang melibatkan kerugian bernilai 2.9 bilion ringgit. Ini yang dilaporkan. Yang senyap-senyap, yang malu nak oyak korang, lagi banyak. Kes belian atas talian. Semua hari ini orang tak mau pergi ke kedai, pakai beli online. Mencatatkan kes tertinggi berbanding kes-kes yang lain, iaitulah sebanyak 33,000 kes. Pastinya jumlah kes penipuan ini amatlah membimbangkan dan akan meruntuhkan suasana keharmonian dalam masyarakat. Kaedah ataupun dia panggil modus operandi ataupun cara-cara mereka menipu di alam maya ini berubah-ubah. Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengenal pasti beberapa kaedah dan cara yang digunakan melalui internet dan media sosial, sama ada melalui Facebook, melalui apa saja alat yang ada, gadget atas dunia ni. Antaranya dia panggil Macau scam, love scam. Tak tahulah orang kapur kita ni dengar apa ni kepala kan. Love scam ni saya dapat cerita daripada orang yang terlibat. Konon-kononnya orang putih nak mari Malaysia berkenalan dengan seorang ni. Memang orang ni saya kenal, dia rojok kes kepada kita. Saya pernah nasihat dia, jangan scam ni, tipu ni. Dia kata dok, dia nak masuk Islam ni. Tapi oleh kerana dia sampai di airport, barang dia kena tahan di custom, kena custom, kena bayar berapa puluh ribu, dia pun bayar. Hoi, tak lepas lagi, bayar lagi. Akhir sekali berapa puluh ribu. Ni kes yang saya dengar telah memberi, ada yang beratus ribu bayar semata-mata gila kepada orang putih yang nak mari. Dengan dia tengok gambar-gambar yang dihantar dalam WhatsApp, oh comel orang ni, gila nak ke aku, habis duit, habis tenaga. Tu scam orang putih. Scam orang kampung pun macam-macam juga. Dia mari jumpa janda makcik mana-mana, konon-kononnya love lah dia nak kawan tu. Tapi aku ni masalah sekarang, ada hutang dengan orang ni, bayar dulu. Macam-macam cerita dah kita dengar makcik-makcik, pakcik-pakcik yang kena tipu ke love scam ni, sama ada hak laki-laki atau perempuan, dua-duanya kena jenayah e-dagang dan pemalsuan fashion. Aplikasi dia panggil malware. Tak tahulah Tok email tu wakap baca gua hari ni. Tipu pelaburan ataupun pinjaman tidak wujud. Penyamaran sebagai pihak berkuasa seperti polis. Ini banyak. Kadang-kadang dia telefon, dia kata, saya ni pegawai JPJ. Awak ni ada saman sekian-sekian. Kata saman mana? Dia sebut sekian. Kita tak aja pergi pun situ. Kata mu ni kena menipu, jangan menipu bodoh sangat. Tanya kabar lu orang gimana. Ini macam-macam dia punya. Tapi masyarakat ni dia mudah gelabah.
mudah percaya. Oi. Sebab itulah pihak berkuasa telah keluar kenyataan. Tak ada polis ke JPJ ke SPRM ke main telefon ugut, ini tidak ada. Kalau ada telefon tu letak selalu. Itu karut punya orang. Kita kata ini di antara perkara yang cukup berbahaya. Penjenayah semakin bijak menggunakan kecanggihan teknologi masa kini dengan membangunkan aplikasi yang tidak selamat, menggunakan perisian malware bertujuan untuk mengintip maklumat peribadi dan data perbankan mangsa. Kadang-kadang dia mari tanya, buat lombo, jenayah dia panggil parcel scam. Ini masalah juga ni. Dia hantar, dia kata, dia telefon kita, barang cik tidak dituntut. Mari ambil, kena bayar sekian-sekian. Ni ada juga pasal ini, laju mari. Dia kata ni bayaran ni, belum bayar lagi ni. Dia hantar barang, kita suruh kita bayar. Kita tak order apa bayar tu. Jadi tuan-tuan, kalau barang ni tidak ditempah, walaupun mari dengan nama kita, hantar balik, terus ambil. Itu tipu. Dia paksa kita, dia panggil membeli secara paksa. Dan menjadi trend terkini di mana penjenayah bijak menyamar. Sebagai contoh, penyamaran sebagai syarikat penghantar barang. Ini masalah kita ni. Mari dia kata, awak ada orang hantar barang sekian-sekian, barang ni terlekat, barang ni belum dibayar, kalau kita kena bayar, kalau tidak kena saman, macam-macam tipu. Kita tak payah tipu lah. Kalau kata awak, saya tak beli benda ni, ambil balik, hantar balik. Itu hak mahir scammer. Hak makan gu ada juga. Dia hantar mari selori barang sini. Dia nak jual kopi, suruh kita jadi ejen dia. Suruh kopi pondok. Barang kopi dia pula mahal. Kata hantar balik lori, jangan waktu barang di sini. Tak, dia nak, ini semua perangkap-perangkap yang menyusahkan kawan-kawan. Mangsa yang terpedaya didakwa punya barang yang tidak dituntut, kemudiannya mendakwa laporan polis telah dibuat dan menyebabkan kegelisahan kepada mangsa sehingga mangsa mendedahkan maklumat peribadi akibat takut akan tindakan polis. Masyarakat yang terdesak atau ingin mencari pendapatan lebih mudah menjadi sasaran jenayah cyber. Hak ni hak peringkat cyber ni, hak peringkat mari kecek orang tua, lain juga. Ni dia mari pondok. Jumpa makcik, nama makcik naik dah ke kapal tu. Penjenayah ni dia tahu makcik ni duduk kapal mana. Kita rasa dia tu mari pada kapal orang tua ni juga. Nama makcik naik dah boleh tanah di kapal kita ni. Tapi kena bayar dulu 3,000. Orang tua kata mana ada duit 3,000, tu gelar tangan comel tu. Cukup dah 3,000 tu, lurus selalu bui. Cerdik orang tua ni pun. Lepas tu baru mari ayat kita, kata tak ada apa, Assalamualaikum. Terus ada suruh mari ajak berapa lah. Bui, mudah-mudah orang nak bui tanah, pakai bui selalu gelar dia. Allahu Akbar. Macam-macam, hak nak bui tanah pun seluruh gelar. Orang mari nak gawe apa, buka gelar bui. Kita kata apa benda lah manusia hari ni, tak dia nak mikir dengan otak yang waras, bahawa ini adalah contoh-contoh penipuan. Maka ada yang terpedaya dengan habuan keuangan yang ditawarkan tanpa disedari mereka telah dipergunakan bagi tujuan akaun keldai ataupun akaun tumpang. Sebagai pemilik akaun, mereka akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya ke atas transaksi keuangan yang tidak sah dan menyalahi undang-undang yang dilakukan oleh penjenayah. Jika disabitkan kesalahan, pemilik akaun akan didakwa. Jadi ini di antara perkara yang kita bimbang hari ini. Kadang-kadang saya sebutlah di sini sekali lagi. Nih permainan penjual-penjual kedai-kedai runcit yang dekat sekolah. Anak-anak kita masuk dalam sekolah, pihak sekolah telah buat garis panduan. Benda ni tak boleh jual dalam ni, benda ni tak boleh jual dalam ni. Keluar pagar sekolah, bergayut dengan orang panggil menikahnya, dengan apa-apa saja. Ni duk jual kad pula dah. Beli boleh berapa ringgit. Kedai-kedai runcit di kampung kita pun tak mudah juga. Masuk 50 sen pula. Boleh bola, tak boleh bola. Itu judi tu nama dia lagu tu. Scammer di kedai runcit. Scammer je duk tunggu depan-depan sekolah. Minta maaf lah kalau ada peruncit-peruncit di sini. Saya nasihatkan lillahi ta'ala, jangan buat nanya kepada anak-anak orang. Dalam sekolah kita kawal, cikgu kawal, luar pagar sekolah bergayut jual benda-benda yang tidak terkawal. Kalau anak dengan ibu bapa, kita tahu dia nak beli apa. Ni anak sendiri, duit dalam poket. Tiba-tiba bawa balik benda-benda yang makanan-makanan yang dikira berbahaya ataupun tidak berkhasiat. Ittaqullaha fi abna'il muslimin. Para penjual yang duk tunggu tepi-tepi sekolah, bertakwalah kamu. Jagalah, kesihanilah anak-anak orang Islam
yang datang ke sekolah itu dia menjadi mangsa kepada jualan-jualan kita yang tidak terkawal. Kita kata Allah Ta'ala lah yang bantu kita, Allah Ta'ala lah bagi rezeki yang baik. Tak payahlah ambil duit budak-budak ini semata-mata nak melariskan jualan kita. Na'udzubillahi minal khuzlan. Para jemaah sekalian, maka dengan ini kita berpesan dan menasihati kepada semua agar kita melindungi diri dari menjadi mangsa atau terlibat dengan jenayah ini. Di antaranya, yang pertama, semak dan rujuk agensi rasmi berkenaan untuk pengesahan tentang sesuatu perkara. Janganlah layan sebarang panggilan telefon daripada pihak yang tidak dikenali. Segera putuskan panggilan jika rasa curiga atau takut. Telefon ni kata awak ada saman lah, awak ada kes lah, awak ada taklah. Sekarang ni mudah ya, mengat telefon di hujung jari, kita letak dia tak nampak, pakai pecik gitu ya. Tak usah duduk layan dia. Masalahnya titik air liur juga ni bunyi tawar ribu-ribu nak dapat ni. Tambah-tambah lagi gawe pula ni. Orang putih mari hantar gambar comel-comel, minta duit sebab saja terlekat di airport KLIA. Bayar apa cik ni? Allahu Akbar. Kita kadang-kadang kesian, larang pun tak dengar tu. Dia pasal dia bergawe dengan orang putih. Yang kedua, elakkan daripada klik sebarang pautan yang diterima daripada pihak tidak dikenali atau memuat turun sebarang aplikasi yang meragukan untuk mengelak daripada terdedahnya maklumat kita. Mana kalau orang hantar benda-benda dalam telefon tu, terus duduk pecik. Panggil anak-anak baca dulu. Ni apa benda ni? Mungkin dia takut pasal orang putih. Dah, kita pun ajar, suruh anak kita tengok molek-molek dulu apa benda yang kita nak buat. Yang ketiga, ahli keluarga perlulah berbicara dan mengingatkan tentang kaedah penipuan cyber ini dan berbincanglah dengan orang lain sebelum melakukan urusan keuangan yang besar dan mencurigakan. Yang keempat, ini sebab itulah bila kita buat iklan tabung-tabung rumah kita ni, kita akan tak nombor telefon. Orang yang nak masuk duit dia akan tanya, dia telefon. Betul ke ni? Daripada pihak masjid, daripada pihak pondok, kita kata ya. Projek ni ada sungguh? Ada. Belum siap lagi? Belum. Itu kita pun kena cerdik. Kalau nak bagi RM10 tak payah telefon lah. Nah, kalau nak bagi RM10,000, telefon dulu. Kadang-kadang tak ada benda pun yang berlaku ni. Yang keempat, berfikirlah dengan waras sebelum bersekongkol dengan penjenayah sebagai pemilik akaun keldai yang menyalahi undang-undang. Enggak perlu akaun keldai ni. Mana orang mari nak tupai akaun kita dengan nama-nama charity, nama-nama kebajikan. Kita tak tahu dia buat apa. Jangan bagi. Ini macam kita di airport, orang pesan benar, kalau orang mari nak tumpang barang, cik saya nak kirim barang ni boleh tak? Anak saya ambil di airport saya. Jangan ambil. Mungkin ada dadah dalam tu, mungkin ada benda-benda yang berbahaya, kita yang bawa. Bila kita bawa, walaupun beg tu nama orang, tapi kita yang pihak polis akan tengok tag kapal terbang siapa yang timbang barang ni. Jadi macam-macam lah perkara yang perlu kita perhati. Jangan jadi keldai, jangan jadi benda yang tak cerdik. Sebab dia pikul semua benda orang, kita tak tahu apa yang ada. Sebagai tambahan, kita juga ingin berkongsi beberapa saluran dan inisiatif yang digerakkan oleh polis, PDRM dan institusi perbankan yang boleh menjadi rujukan kita semua. Di antaranya, pihak polis telah menubuhkan Pusat Respon Skim Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Info Line, aplikasi Semak Mola namanya. Hebahan maklumat dan informasi melalui alat-alat gadget yang kita ada ni, aplikasi media sosial, Facebook dan Instagram Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di bawah polis. Institusi perbankan juga telah banyak menyebarkan maklumat tentang bahaya menjadi mangsa jenayah penipuan dan akibat terlibat dengan akaun keldai. Oleh yang demikian, diharapkan supaya kita dapat sama-sama menyebarkan mesej ini kepada rakan, ahli keluarga, orang-orang di sekeliling kita. Sama-samalah kita menghayati sabda Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, rawahul Bukhari. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk dizalimi dan disakiti. Mana kalau orang nak kenak kepada sahabat kita, kita pertahankan dia, kita bantu dia. Sesiapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajatnya. Itulah yang dipesankan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah ini, yang pertama,
Islam amat mementingkan aspek penjagaan harta dan kehidupan manusia dan dilarang mengambil harta dan merampas harta orang lain dengan cara yang batil ataupun makan harta orang lain dengan cara yang tidak syar'i seperti rasuah, riba, skem-skem cepat kaya, apa lagi ni, ahlung, macam-macam dia punya skem, itu yang haram. Yang halal ikut undang-undangnya riba. Ataupun perjudian-perjudian yang kita nampak simple je, 2-3 ringgit beli boleh mainan-mainan. Kita kata ini juga patut dihapuskan. Kedai-kedai runcit di sekitar kita ni kita dah tegur sebahagiannya. Sebahagian lain lagi kita tak jumpa. Tuan-tuan boleh tengoklah. Manakala duk main hok jual, main masuk duit, main menikah kata orang kampung tu, suruh dihapuskan kerana itu adalah maksiat dan mungkar. Jangan tunggu Allah Ta'ala hantar bala yang lebih besar baru kita nak menyesal, kita mengata tidak ada faedah. Yang kedua, sentiasa waspada dengan sebarang bentuk penipuan ataupun scam dan cakna dengan masalah yang dilakukan oleh skamer serta melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Hari ini macam-macam, kadang-kadang gambar kita dia guna. Pagi-pagi buta lagi, guna gambar ni, hantar ke orang-orang, dia kata ustaz mau pinjam duit hari ni. Orang pun telefon kita, ustaz ada masalah apa duit? Kata tak ada masalah apa, ni gambar ni. Ini penipu, dia panggil scammer yang tak ada kerja. Waktu kita duduk live pagi-pagi, ada je, hari-hari dia masuk. Kononnya dia ni tak ada duit lah, tak ada makanan. Main Facebook boleh pula tu. Dia kerjanya malas. Dia kerja dia nya itu scammer dia panggil. Jangan duk bagi, jangan duk layan, jangan duk beri. Derma kau orang lagu tu. Yang ketiga, lindungi data peribadi dan maklumat akaun bank supaya kita tidak mudah menjadi mangsa jenayah cyber. Para jemaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini, walaupun sudah di dekat penghujungnya. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari kemurkaan Allah. Jangan lupa mematuhi SOP, penjagaan COVID, dan perlu diingatkan bahawa rasuah adalah merupakan wabak yang berat dalam negara kita. Salah guna kuasa juga berat. Riba-riba yang ada, skim-skim yang tak patut syariah, berat. Dan banyak lagi benda-benda yang berat yang patut dihapuskan. Mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah adalah perbuatan haram dan hina serta buruk akibatnya di dunia dan di akhirat. Satu lagi yang saya nak pesan juga kepada tuan-tuan, iaitu skamer dalam sudut agama. Sekarang ini orang berselindung di sebalik pakaian-pakaian, berselindung di sebalik keturunan-keturunan, tapi datang ke tempat kita mengajar ajaran-ajaran yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Konon-kononnya siapa beramal dengan ajaran kami ini selamat daripada neraka, daripada dia dan anak-anak cucu dia semua sekali package masuk syurga terus dengan amalan-amalan yang diajar. Mereka tak datang ke sini untuk mengajar apa yang diajar oleh Nabi SAW yang sahih, yang benar, tapi diajarnya ajaran yang pelik-pelik. Maka kita mengatakan ini skamer dalam sudut agama yang cukup berbahaya. Jadi kita pun hati-hati tuan-tuan dan para jemaah sekalian. Jangan mudah percaya. Bukan semua orang yang bercakap itu kita kena kutip. Karena itulah dikatakan tengok apa yang dia ucap, jangan tengok siapa yang berucap. Kita hari ini terlalu ta'assub kepada orang. Oleh kerana Tok Syekh ni kita ta'assub dengan dia, dia kata orang, dia maki orang ke, dia cakap yang hadis palsu pun kita telan. Sebab apa? Sebab kita sudah yakin kita telah naikkan makam dia, darjat yang begitu tinggi. Kita mengatakan Allah Ta'ala beri kepada kita akal, menjadi syarat taklif apabila akal itu berfungsi, yang boleh kita timbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang disuruh oleh Nabi SAW, mana yang direka-reka dan dimasukkan ke dalam agama. Kita mengatakan skema dunia kita hilang harta, skema akhirat kita hilang syurga, na'udzubillah. Jadi pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah berselawat ke atas Nabi SAW. Kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.